Yang muqayyad ada ikut masa seperti pagi dan petang. Okey? Ada yang kedua kerana tempat tertentu, kita masuk tempat tertentu, kita kena baca. Ada yang ketiga kerana peristiwa, contohnya kita tengok bulan. Bulan mengambang. Ada doanya, Allahumma ahilna. Contohnya. Lepas tu berlaku peristiwa tertentu yang mengejutkan kita. Kita kena baca innalillahi wa inna ilaihi. Contohnya. Musibah melanda, baca. Itu peristiwa. Jadi ada 3. Yang kita nak bicarakan dalam tajuk kita yang tergendala itu adalah yang ini sahaja. Okey? Dipanggil zikir pagi dan petang. Dalam buku itu disebut sebagai Al-Ma'thurat. Okey. Tahlil masuk yang ini. Ini. Tahlil yang mutlak, bebas. Dia tidak disebutkan oleh Nabi SAW bila meninggal, buatlah tahlil, lepas tu buatlah makan. Tak ada. Secara jelas. Tapi dia mutlak. Inisiatif kita, bila berlakunya nak buat tahlil malam Jumaat, ataupun kita nak buat kenduri doa selamat, ada zikir, ada tasbih, ada tu masuk semua dalam ni. Yang ni Nabi ajar dah doanya apa. Yang mutlak ni, buatlah bila-bila pun. Kerana yang mutlak ini, dia masuk dalam firman Allah dalam suratul Ahzab. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Berapa banyak? Tak tahu. Mutlak. 1000 kali, terpulang. Okey? Terpulang. Okey. Ada siapa nak tanya? Tak masuk lagi masukan ni? Silakan. 2 pun tak apa. Ha. Ya Allah, tak ada masalah. Tengah berenang pun boleh wirid. Tengah masak pun boleh wirid. Bagus. Hak ni bagus. Soalan tadi kurang bagus, tapi yang ni bagus. Ustaz tak boleh konsentrate dalam zikir. Tuan-tuan tengok. Zikir dalam keadaan dia lalai lebih baik daripada dia tidak berzikir. Kerana zikir dalam keadaan dia tak dapat khusyuk akan membawa zikir itu dia kepada khusyuk. Tetapi kalau langsung dia tak berzikir, memang tak akan sampai bila-bila. Faham tak? Maknanya apa? Contoh tuan-tuan, dia duduk kat taman, tengok cucu dia main. Dia lepaskan, Acu pergi main. Atuk tunggu sini ya, opah tunggu sini. Sambil budak tu main, dia pegang tasbih. Sambil tengok cucu dia main. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, tapi khusyuk ke tak? Tak apa. Kerana zikir yang belum hadir hati ketika zikir itu, kalau kita berzikir, lama-lama dia akan hadir. Tapi kalau langsung tak berzikir, tak hadir-hadir sampai bila-bila. Nampak tak? Okey je? Dapat jawapannya? Nanti jap, yang depan ni dulu. Haji, sila je. Baik. Masya Allah. Masya Allah. Bagus je. Bagus soalannya. Zikir pagi dan petang ini bila waktu mula zikirnya? Tuan-tuan ambil daripada firman Allah. Fasabbih bihamdika qabla tulu'is syamsi. Allah sebut dalam Quran. Waktu yang paling baik untuk berzikir itu bila? Ni nanti dia tak payah padam. Tak apa. Nanti mufti tengok dia bagi ijazah pula zikir kat tuan-tuan. Tak sungguh. Aku tak boleh pusing pula. Tak apa. Macam ni je. Kurus senang tuan-tuan. Tengok. Nampak tak hikmah kurus? Fleksibel. Mana cuma boleh. Tuan-tuan tengok. Allahumma salli ala sayyidina. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bertasbihlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala qabla tulu'ish syamsi. Dalam Quran diulang banyak kali. Wa qabla ghurubiha. Dan berzikir, bertasbihlah kamu kepada Allah sebelum terbit matahari. Bila belum terbit matahari? Pagi lah. Sebelum terbit tengah hari, sebelum nak masuk zuhur tu. Pagi, waktu nak terbit. 1. Wa qabla ghurubiha. Dan sebelum terbenamnya matahari. Lepas asar tu, matahari mula nak turun tapi belum terbenam lagi, itu waktunya. Dengan bahasa yang lebih mudah, selepas subuh ataupun waktu subuh,
Maknanya kita dah siap sembahyang subuh, dah buat zikir, dah baca Quran, maka bacalah zikir pagi. Okey? Tapi kalau terlewat sikit tak apalah tuan-tuan, dimaafkan. Ataupun sebelum maghrib. Nak masuk maghrib, pukul 7 dah, ada setengah jam lagi nak maghrib, baca waktu tu. Itu adalah waktu yang sangat baik. Tapi kalau terlajak, tidak mengapa. Silakan. Ya, Pak Haji ni dulu. Ya. Ya. Terima kasih. Soalan yang baik. Allah berfirman di dalam disebutkan di dalam hadis, disebutkan bahawa fa'lam, ketahuilah, annahu, bahawa tiada Tuhan, bahawa dia, iaitu Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Afdaluz zikri, bahkan disebutkan seafdal zikir. Jadi adakah cukup kita dengan zikir ini? Maka saya pun bertanya kepada tuan-tuan semua, tuan-tuan, dalam banyak-banyak makanan hidup kita seharian, yang paling penting sekali apa? Nasi. Boleh tak nasi je makan? Boleh juga, tapi ikan goreng tak ada, ayam goreng tak ada, kicap tak ada, sambal belacan tak ada, tempoyak tak ada. Ayolah, setiap hari nasi goreng je. Kadang-kadang nak mihun goreng juga kan. Maknanya tuan-tuan, zikir walaupun yang asas itu la ilaha illallah, tetapi kita memerlukan cahaya-cahaya zikir yang lain untuk menyempurnakan pembinaan rohani kita. Tapi terasnya, asasnya la ilaha illallah. Sebab itu afdalul zikri. Tapi kita perlukan salawat, kita perlukan subhanallah, kita perlukan la haula wala quwata illa billah, kita perlukan ya latif, ya Allah, perlukan asmaul husna. Tuan-tuan, saya buat majlis bacaan asmaul husna setiap hari Jumaat, tapi Jumaat ni tak adalah. Jumaat 1, Jumaat kedua, Jumaat ketiga dekat Taman Golf, tuan-tuan. Saya ubah dah nama Taman Golf tu kepada Taman Ilmu dan Rohani, Tamir namanya. Jemput datang tuan-tuan. Jemput datang. Datang sekali pun tak apa. Datang tengok, oh macam ni cara buatnya. Balik kat rumah buat sendiri. Faham? Ini satu abuk pun tak ada yang datang. Jauh. Saya tuan-tuan dulu pergi majlis zikir tu. 100 kilometer. Baru puluh kilometer. Baru sampai. Tuan-tuan sini sampai ke Taman Golf. Baru 10 kilometer. Oh. Sudah diberikan betis, nak yang di atas betis. Faham? Hadirin sekalian. Baik, silakan soalan seterusnya. Saya tak dengar. Kuat sikit. Nak doa bukan zikir. Zikir lain, doa lain. Doa yang Nabi ajar, contoh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala ajarkan dalam surah Ali Imran muka surat yang pertama Allah berfirman tentang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lepas tu kita baca doa lagi, Rabbana hab lana min azwajina. Lepas tu Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Itu semua doa yang diajar dalam Quran. Ada dalam Quran. Jawapannya boleh tak kalau nak baca doa yang ada dalam Quran je? Jawapannya adalah boleh, bahkan sangat baik. Boleh, bahkan sangat baik. Cuma kena betul-betul tahu doa yang kita baca tu. Sebab ada Rabbana dalam Quran bukan untuk doa kita baca. Contohnya apa? Ahli neraka kata kepada Allah, Rabbana atihim dhi'faini minal azab. Ya Allah, bagilah orang itu 2 kali azab. Tuan-tuan doa dalam sembahyang. Pantang orang kita pantang dengan Rabbana aja, dia kata ni mesti doa lepas sembahyang ni. Dia pun baca. Yang lebih dahsyat lagi tuan-tuan, kalau dia baca doa Nabi Musa kepada Fir'aun. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbana tmis ala wujuhihim washdud ala qulubihim fala yarawna illa azabal alim. Ya Allah, engkau hapus, padamkanlah wajahnya, hancurkanlah dia dan dia tidak lihat melainkan azab yang pedih. Tuan-tuan baca je tu. Tak kenalah. Okey? Jadi doa yang Rabbana tapi sesuai betul dengan apa permintaan kita.
Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu boleh. Bahkan sangat baik tuan-tuan. Quran ini mengajarkan yang paling baik dan terbaik. Wallahu alam. Dah 20 tuan-tuan. Saya rasa sekadar itulah. Akhirnya tak masuk juga maksurat ya. Nah gitulah cerita dia tuan. Saya rasa memang kena dikasih 9 so baru masuk tuan-tuan. Dia tak ada, dia no option. Compulsory dipanggil tuan-tuan. Saya tak tahu, dia tak boleh jalan, dia tak boleh masuk. Dia nak masuk-masuk, dia pergi ke lain. Nak masuk-masuk, dia ke lain juga. Mesti kena dikasih 9 juga tuan-tuan. Masak gulai. Ha? Oh, dia nak save juga. Okey, baik tuan-tuan. Baik hadirin sekalian. Itulah insya-Allah kita esok akan jumpa. Dan hari Khamis macam ni juga kita akan jumpa mungkin sekejap sebab saya akan balik ke Johor. Lepas tu bulan 3, awal bulan 3 saya akan ke Palestin insya-Allah. 5 Mac sehingga berapa Mac saya dengan beberapa orang saudara sahabat kita di sini akan ke Palestin. Kemudian insya-Allah kalau jadi tuan-tuan ya, sahabat saya dia suruh saya bawa pula ke New Zealand pada bulan 10 nanti. Pergi tengok masjid yang nak dibina oleh depa ni kawan-kawan saya ni tuan-tuan. Malaysia di sana. Sambil travel lah tuan-tuan. Sambil travel. Dan bulan 10 sekali lagi ke Palestin bagi qada mana yang tak dapat nak ikut. InsyaAllah. Bulan 12 pergi umrah pula insyaAllah. Cukup jadual setahun. Lepas tu saya nak duduk luar negara pula lah tuan-tuan. Keluar daripada Malaysia. Wallahu alam, cukup sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya anjurkan tuan-tuan pergi kedai buku, beli satu buku tajuknya 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Buku ni sangat bagus tuan-tuan untuk kita tambahkan amal di waktu-waktu usia kita, saya juga yang semakin meningkat. Buku ini sangat baik dan berfaedah. 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Terbitan Galeri Ilmu, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jul. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr.